daripada muka surat 111 modul. So kita nak tengok apa dia peristiwa bersandar dan tak bersandar. Okey, ini adalah 9.2A kan? Okey, 9.2A peristiwa bersandar dan tak bersandar. Apa dia peristiwa bersandar? Jom kita tengok contoh yang pertama. Ya, memilih dua keping kad berlabel huruf A apabila dua keping kad dipilih secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, awak kena take note ya, gariskan yang penting dalam kebarangkalian ni, tanpa pemulangan dan dengan pemulangan akan memberikan jawapan yang berbeza. Nama pun dah tak sama kan. Jadi saya dah gariskan tu tanpa pemulangan. Maknanya kita akan ambil dua keping kad yang berlabel huruf A ya, dari sebuah kotak yang mengandungi kad berlabel huruf inilah halaman ni ya, 1A 1A. Jadi kita ambil dua keping kad dan nak dapatkan huruf A ya. Dan dia suruh kita tentukan adakah ini peristiwa bersandar atau tak bersandar. Jadi apa dia peristiwa bersandar? Peristiwa bersandar ni adalah di mana kalau ada, kita akan ambil dua kan, lepas tu kita tak pulangkan kad tersebut, dia cakap ambil lagi dua. Untuk cabutan kali kedua tu, adakah keputusan yang pertama akan mempengaruhi peristiwa yang kedua? Maksudnya macam ni, kalau kita dah ambil dua A kan, dekat sini kalau ikut kebarangkalian yang kita dah belajar, apakah kebarangkalian untuk dapat huruf A? Apa kebarangkalian dia? Kalau kebarangkalian kita tulis kebarangkalian PA. Kebarangkalian untuk A berapa? Kita ada 1, 2, 3A kan? Jadi 3 per berapa semua sampel kita ada ni? 2, 4, 6, 7 kan? 3 per 7. So kebarangkalian untuk dapatkan huruf A tu adalah 3 per 7 ya? Dan dia nak kita ambil 2 keping. Sekali ambil cabut tu 2 keping, bawa keluar 2 keping. Jadi dia akan katakan kita dapat dua-duanya huruf A, maka kebarangkalian yang kita dapat untuk cabutan yang pertama ni dia akan jadi berapa? Kalau kita cabut 2 keping A ni, kalau dah cabut 2 tinggal 1 lah kan. So yang tinggal tu akan mempengaruhi. Okay, saya nak terangkan lebih mudah sekejap ya. Katakan yang pertama kita dah ambil 2, dah tengok 2, lepas tu tinggal kebarangkalian untuk kali kedua cabutan. Kita punya sampel dah keluarkan tadi 2 kan, jadi sampel kita dah tinggal berapa? Kalau 7 tolak 2 tinggal berapa? Sampel yang baru, S kita akan jadi 5 sebab 2 dah keluar kan. Ini adalah bilangan sampel ya, ini sampel baru dan sebabkan tanpa pemulangan, jadi kita punya sampel dah kurang. Dan katakan tadi kita dah cabut 2A, jadi untuk dapatkan lagi satu A, katakan lagi satu sampel A ni, kebarangkalian untuk A ni hanya tinggal 1 per 5 sahaja yang berhuruf A, berwarna pula. Maksudnya sekarang peristiwa yang pertama dan kedua akan dipengaruhi kan. Kalau dah cabut 2, nanti peristiwa B pula dipengaruhi oleh apa yang telah kita ni. Maksudnya dia saling mempengaruhi. Jadi kalau dia mempengaruhi, kita cakap ianya sebagai peristiwa bersandar. Faham tak? Bersandar, dia mempengaruhi. Kalau dia ada efek, dia berubah. Untuk yang kedua tu, ingat kalau tanpa pemulangan, dia mesti akan jadi peristiwa bersandar sebab dia mempengaruhi. Ingat itu je lah kalau awak susah sangat nak ni kan. Kalau dia tanpa pemulangan, dia adalah peristiwa bersandar. Jadi jawapan kat sini peristiwa bersandar. Dia suruh awak tulis jawapan tu je. Ini saya saja nak terangkan ya. So tulis je jawapan dia, peristiwa bersandar. Yang ini adalah bersandar. Okey. Cuba kita tengok yang contoh kedua pula. Kalau yang nombor 1 peristiwa bersandar, yang kedua pula dia adalah apa? Bersandar atau tak bersandar? Cuba tengok. Yang atas tu tulis ya, ni peristiwa bersandar. Tulislah jawapan masing-masing dalam buku. Ni bersandar.
Okey. Untuk soalan nombor 2, memilih dua batang pen, sama tadi dua juga ya. Ni dua batang pen pula yang sama warna. Apabila dua batang pen dipilih secara rawak, satu demi satu dengan pemulangan. Ni dengan pemulangan. Kalau dengan pemulangan maksudnya dia ambil dua batang, ya, lepas tu dapat jawapan, lepas tu kita masukkan balik dalam bekas tersebut. Lepas tu cabut lagi dua batang untuk dapatkan apakah peristiwa kebarangkalian yang seterusnya, kan. Dia masukkan balik. So awak rasa ianya adalah peristiwa bersandar atau tak bersandar? Siapa boleh jawab? Adakah mempengaruhi peristiwa yang kedua? Siapa boleh jawab? Ni senang sangat. Hanis Batrisha. Ramai Batrisha. Ada Izul Batrisha. Ya, Hanis Batrisha. Apa jawapan awak untuk soalan 2? Adakah ianya peristiwa bersandar atau tak bersandar? Awak faham tak apa yang saya dah terangkan tadi? Mana Hanis? Ke Hanis dah hilang? Hilang dari radar. Musfirah. Nombor 2, peristiwa bersandar ke tak bersandar? Tak bersandar, cikgu. Ya, kenapa tak bersandar? Sebab dia tak mempengaruhi peristiwa kedua. Ya, sebab sampel dia tetap sama, kan? Sebab dia masukkan balik, dia pulangkan balik pen tu. Okey, terima kasih. So, buat tulislah ya jawapan awak untuk 2 ni, peristiwa tak bersandar. Dia tak mempengaruhi, ya. Tak bersandar. Okey, next question nombor 3, memilih 2 orang murid secara rawak dari sekumpulan murid yang terdiri daripada 6 orang pengawas dan 3 orang murid biasa. Dia nak pilih 2 orang daripada 6 orang pengawas, ada 6 pengawas dan 3 orang ni murid biasa. Awak rasa ni bersandar ke tak bersandar? Maksudnya kalau kita ambil 2, dia tak cakap. Kalau dalam kes yang ini, manusia kita tak adalah nak pulang-pulangkan. Dia kes macam ni, dia terus dia ambil 2 dia akan ambil lah mana-mana. Mungkin dapat pengawas seorang, kan. Lepas tu murid biasa seorang. Okey, lepas tu kali kedua, dia ada kata dia nak ambil dia ambil sekali je, kan. Dalam kes ini, ianya bersandar atau tak bersandar? Tapi awak kena tengok. Dalam kes ini, katakan kita dah ambil 2 orang murid contohnya, kan. Lepas tu yang tinggal, tadi jumlahnya sepatutnya ada 6 pengawas campur 3 orang murid biasa. Sampel kita ada 9, kan. Semuanya ada 9. Sampel kita ada 9. Bilangan sampel lah. N ni represent untuk bilangan sampel. Katakan kita dah ambil 2 orang kali kedua, sampel kita dah tinggal 7, kan. 7. So, ianya bersandar atau tak bersandar? Mempengaruhi atau tidak? Bila bilangan sampel tu dah berkurang, dia mesti mempengaruhi. Betul tak? So, kalau mempengaruhi, nombor 3 ni adalah peristiwa apa? Siapa boleh jawab? Bersandar atau tidak? Akif Iman? Nur Akif Iman. Bersandar ke tak? Tu je soalan. Jawapan awak tu salah satu. Tapi kena jawab betul lah. Akif? Akif sekejap je. Tak boleh? Nombor 3, bersandar atau tak? Hello. Muhammad Faris. Siapa boleh jawab untuk saya? Bersandar. Bersandar, yes. Ya, bersandar. So, tulis ya. Semua tulis nombor 3 jawapan awak. Peristiwa bersandar. Bagus. Siapa jawab tadi tu? Saya tak perasan. Siapa yang jawab tadi? Who? Aishnur? Ya? Ya. Okey, bagus. Next kita tengok nombor 4 pula. Mendapat nombor 5 apabila 2 biji dadu adil. Nombor 5, dia nak nombor 5 je. Bila 2 biji dadu adil dilambung serentak. Maknanya kita ada 2 biji dadu, lepas tu dilambungkan serentak untuk dapatkan nombor 5 tu, ya. Jadi adakah ianya bersandar? Maknanya 2 dadu tu, satu mungkin boleh dapat nombor 1, nombor 1 tu lagi satu dadu mungkin boleh dapat nombor 5. Jadi awak rasa dia bersandar atau tak bersandar tu? Adakah
dadu yang pertama, lambungan pertama dia lambung serentak ya. Jadi adakah ia akan mempengaruhi nanti lambungan kedua tu? Jadi kalau ia mempengaruhi, ia akan jadi bersandar. Jadi yang ini bersandar ke tak? Siapa boleh jawab? Dadu tu, faham tak macam mana? Dadu, 2 biji dadu tu kita lambung. Okey, katakan yang pertama kita dapat 1, nombor 1 dengan 5 kan. Lepas tu, kali kedua kita lambung serentak lagi sekali. Adakah jawapan dia ni mempengaruhi yang pertama tadi? Dia boleh jadi nombor berapa yang keluar kan? Ikut nasib lah yang keluar antara 1 hingga 6. Sebab dadu tu ada 6 nombor kan. Adakah ia dipengaruhi oleh peristiwa yang pertama tu? Lambungan yang pertama? Siapa boleh ni bagikan jawapan awak? Nabil Arif. Nabil? Dia kalau tak mempengaruhi, dia tak ada apa-apa. Okey, lambung lah berapa kali pun, dia akan beri jawapan yang tersendiri, betul tak? Tak kisahlah berapa, dia akan jawab nombor yang akan keluar tu, maksudnya tak dipengaruhi lah kan, betul tak? Tak kisah berapa dia akan keluar. So 4 ni akan jadi peristiwa bersandar ke tak bersandar? Ni nombor 4. Tak bersandar you. Ya, tak bersandar. Awak kena faham ya kenapa tak bersandar. Dia maksudnya yelah, bila lambung serentak tu dia memang tak mempengaruhi kan. Peristiwa yang seterusnya. So ini adalah tak bersandar. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Memilih pengerusi dan penolong pengerusi daripada 30 orang ahli kelab catur. Daripada 30 orang ahli kelab catur tu, kita akan pilih seorang pengerusi. Katakan saya dah pilih A jadi pengerusi. A jadi pengerusi. Lepas tu kita pilih lagi seorang iaitu penolong pengerusi. Awak nampak kat sini. Sekarang ni bila kita pilih seorang pengerusi ni, kita punya kebarangkalian, dia punya sampel, asal sampel kita adalah 30 orang kan. Bilangan sampel kita 30 orang. Tapi setelah kita pilih pengerusi, seorang pengerusi, bilangan sampel kita tinggal berapa? Berapa orang dah tinggal? Dah tolak 1? 29 lah kan? Kan saya dah cakap dah tadi, kalau bilangan sampel berubah, maka ia akan mempengaruhi kita punya peristiwa yang seterusnya, iaitu nak lantik seorang penolong pengerusi kan. Bila berlaku perubahan sampel ini, jadi ianya peristiwa bersandar ke tak bersandar? Bersandar ke tak bersandar? Saya dah cakap dah tadi kan? Siapa boleh bagi tahu? Senang je awak ingat, bila ada berlaku perubahan bilangan sampel, maka jawapan kita mestilah peristiwa bersandar. Ini senang kalau kita nak tengok dia, kita nak tengok kadang peristiwa yang macam ni kita senang nak tengok. Ini pun boleh sebenarnya. Awak sama je. Tak, yang ini akan berubah kan? Berubah dia akan jadi bersandar. Tak bersandar ni sampel dia sama. Yang pertama, peristiwa pertama dan kedua bilangan sampel tak berubah. Jadi yang kes nombor 5 ni bersandar ataupun tidak? Alia Maisara, Nur Alia Maisara. Nombor 5. Bersandar atau tak? Itu je jawapannya. Apa dia? Alia Maisara. Bersandar. Ya, faham tak? Faham. Okey, awak tengok sahaja kepada bilangan sampel dia ya, bersandar atau tak bersandar tu. Kalau sama, dia tak bersandar. Kalau bilangan sampel dia berubah, dia adalah bersandar. So yang terakhir sekali kita nak tengok pula, mendapat nombor ganjil dalam lambungan dadu adil dan angka dalam lambungan duit shilling adil. Okey, sekarang ni dalam soalan 6 ni dia guna satu dadu, lagi satu adalah duit shilling. Duit shilling dia ada 2 permukaan kan. Satu yang ada tulis nombor ataupun angka. Angka tu dia tulislah 20 sen kan. 10 sen. Lagi satu adalah gambar kan. Ada gambar. Gambar apa dekat duit shilling, awak ingat tak? Ke awak memang tak kenal duit shilling? Ada gambar apa dekat duit shilling? Siapa boleh cerita sikit duit shilling? Awak memang tak pakai duit shilling kan? Kaya-kaya semua kan? Satu permukaan ada nombor, yang satu lagi sebelah tu ada gambar bunga ke kan. Lepas ni pergi tengok duit shilling gambar apa ada kat duit shilling tu. Okey, jadi dua-dua ni dadu ada 6 nombor, lepas tu shilling ada permukaan yang
angka dan juga gambar, ya, A dan G. Dan dilambungkan, dan dia kata untuk dapatkan nombor ganjil dalam lambungan dadu adil. Jadi dia nak dapatkan nombor ganjil. Yang mana kita nak tengok asalnya. Katakan yang kali pertama kita lambung, kita nak dapatkan nombor ganjil. Ganjil sebab dadu ni dia punya, kalau dadu nombor kita hanya ada 6 kan. Set dadu ni ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian duit shilling ni kita ada, dia tuliskan sebagai ada angka lah, A untuk angka, dan lagi satu gambar, G untuk gambar. Okey, so dia nak kebarangkalian yang kita akan dapat nombor ganjil. Nombor ganjil kan, dia kata ada tak nak lagi satu nombor ganjil. Okey, katakan yang pertama kita lambung, kita dapat sampel, kita tengok sampel kan, saya cakap kan, sampel kita, kedua-dua sampel kita, kalau yang dadu ni kita ada berapa? 6 sampel. Ni sampel dia ada 6. Bilangan sampel. Manakala untuk shilling pula, bilangan sampel dia ada 2 je. Kan? 2 je. Iaitu angka dan gambar. Cuba awak tengok, bila kita lambung kali kedua tu, adakah ianya berubah ataupun tidak bilangan sampel? Berubah atau tak? Awak faham tak apa yang saya tanya ni? Tak faham. Bilangan sampel tu dia tak akan berubah lah untuk dalam kes ni, betul tak? Sebab dadu tu memang dah ada 6 muka dia, tak akan jadi 5-nya kan? Lambung pun memang dia akan 6. Dan shilling tu pun tetap 2 sampel. Jadi kedua-dua sampel untuk peristiwa pertama, lambungan kali pertama dan kedua tu kita akan dapat sama. Kan saya dah cakap dah tadi, kalau sama maksudnya tak ada perubahan pada sampel, ianya jadi peristiwa bersandar atau tak bersandar. Awak ingat satu saja. Yang ini jawapan dalam buku awak tu salah tau, dekat belakang. Tak betul. Siapa boleh jawab nombor 6 ni, bersandar atau tak bersandar? Awak ingat satu, kalau tak bersandar, ni tak bersandar, saya cakap apa? Bilangan sampel tak berubah. Sampel sama, tak berubah. Kalau berubah, dia akan jadi peristiwa bersandar. Ingat, tak bersandar dihasilkan daripada bilangan sampel yang tak berubah. So sekarang kita punya sampel tak berubah, jadi bersandar atau tak bersandar peristiwanya. Nurul Aisyah. Tak akan jadi tak juga. Tak berubah jadi tak bersandar. So siapa boleh jawab? Hello, Nurul Aisyah, ada tak? Tak bersandar, cikgu. Ya, tak bersandar. Betul tak? Yang lain-lain. Awak kena faham betul-betul konsep tu, ya, senang sangat. Ya, so awak tak payah tengok apa soalan yang dia nak tu. Yang awak perlu tengok adalah sampel, ya, bilangan sampel ni yang paling penting. Berubah atau tak berubah, okey? Boleh ya? Tulis semua jawapan. Yang bawah ni nombor 6, kalau cek jawapan dalam buku tu salah, jawapan belakang. Ni jawapan yang akhir ni sepatutnya tak bersandar sebab dia tak berubah. Sampel tak berubah, tak bersandar. Okey. Next kita nak tengok yang terakhir sekali. 9.3 kan saya pergi 9.2 kelas sebelum ni, dan hari ni sebelum ni saya pergi melangkau kan. Supaya kita dah tengok senang sikit lah. Teori dengan teori je. Untuk 9.3 ni pula, saling peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Tadi bersandar dan tak bersandar. Ini eksklusif dan tidak saling eksklusif. Yang bahagian bab hari ni lebih kepada teori, macam bab penakkulan. Jadi ini adalah bonus untuk awak, senang untuk jawab sebenarnya. Tak payah tekan kalkulator pun boleh dapat. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan peristiwa saling eksklusif dan tak eksklusif ni. Okey, dia kata peristiwa bergabung A dan B dikenali sebagai peristiwa saling eksklusif sekiranya tiada persilangan antara peristiwa A dan B. So awak tengok, saling eksklusif ni, yang ini, gambar rajah ni.
dua set A dan B ni tak ada persilangan, ya, tak ada persilangan, dia panggil eksklusif, saling eksklusif. Kalau ada persilangan, tak saling eksklusif, ya. Senang je. Ingat satu, yang kedua tu mesti automatically akan dapat, ya. Ingat satu je lah. Ni ha. Dia terbalik kan, kalau dia tak ada persilangan tapi eksklusif, ya. Ingat ya. Boleh ya? Terbalik sikit. So kita tengok contoh yang pertama. Seorang murid dipilih secara rawak dari kelab pelancongan. So diberi S adalah murid perempuan, T murid tingkatan 5, U murid yang berumur 15 tahun dan ke bawah. Dan tugas kita ni nak tulis, nak kenal pasti sama ada A ni S dan T adakah peristiwa saling eksklusif atau tak saling eksklusif. So kita tengok. S adalah murid perempuan dan T murid tingkatan 5. S dan T ni ada tak persilangan? Maksudnya ada tak dalam tu murid perempuan tingkatan 5? Ada persilangan tak untuk A ni? Macam mana nak tahu kan? Macam mana pula nak tahu ni murid perempuan? Jadi murid perempuan ada di kalangan murid perempuan S ni adalah juga murid tingkatan 5. So dalam set S ni ada persilangan, betul tak? Nampak tak? So kalau ada persilangan, dia adalah eksklusif atau tak saling eksklusif? Ni saya kata ada persilangan. S dan T ni ada persilangan. So ada persilangan, nak tengoklah. Tak saling eksklusif. So jawapan dia adalah tak. Allah, bukan tak, tidak. Tulis. Tidak saling eksklusif. Faham tak ni? Tidak saling eksklusif. So tulis jawapan dia. Okay, awak dengar tak suara saya sebab mana entah bunyi mesin rumput pula ni. Dengar kan? Okey. Untuk B pula, soalan dia S dan U. S dan U. Set murid perempuan dengan U murid yang berumur 15 tahun ke bawah. Ada persilangan tak? Awak kena fikirkanlah. Mesti ada budak yang umur 15 tahun ke bawah dan dia perempuan. Takkan tak ada kan? Jadi ada persilangan. So kalau ada persilangan, dia akan jadi tidak saling eksklusif. So tulis je, tidak saling eksklusif. Ya Allah, X. Saya je macam mana ni? Eksklusif. Salah, X. Eksklusif. Je betul-betul ya. Okey, yang C pula dia suruh T dengan U. T murid tingkatan 5, U adalah murid yang berumur 15 tahun dan ke bawah. Okey, yang ni tingkatan 5 berumur 17 tahun kan? Jadi mana untuk yang set U umur 15 tahun ke bawah. Jadi tak ada berlaku persilangan. Kalau tak ada persilangan, dia akan jadi peristiwa yang saling eksklusif. Okey, faham tak? Faham ke tidak? Ini sangat senang.